supaya dapat menjadi SOP dengan betul, Ya, dan akur dengan apa sahaja arahan ataupun apa sahaja peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. iya, baik. Datuk, dalam suasana SOP, dalam suasana negara sekarang yang tidak menentu kan, dengan COVID-19 ini, dan mungkin hari ini ada tazkirah yang nak dikongsikan bersama dengan pendengar Melaka FM. Jadi silakan, Datuk. Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita selesai menunaikan Ramadan ataupun ibadah Ramadan dalam bulan Ramadan yang baru lalu. Hari ini kita telah berada pada hari yang ke-9 lah. Tapi dalam kita menyambut ataupun berada dalam suasana Syawal, kita jangan lupa bahawa Rasulullah SAW mengingatkan man shoma Ramadan summa atba'u sitta min Syawal sumud dahri. Orang yang barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari dalam bulan Syawal, puasa 6 hari dalam bulan Syawal, seolah-olah dia telah berpuasa 1 tahun. Bagaimana yang dikatakan pahala 1 tahun ini ialah dari sudut ganjaran pahala. Kerana setiap daripada amalan ini bi asyri amsalha. Fal hasanatu bi asyri amsalha. Satu hasanat digandakan dengan 10. Jadi dengan sebab itu orang berpuasa 30 hari, ganda dengan 10 jadi 300. Jadi 6 hari lagi kita berpuasa, jadi 60, jadi keseluruhannya seumpama iaitu 360 hari dalam kiraan 1 tahun lah. Jadi dengan sebab itu bagi yang belum berpuasa, sama ada berpuasa secara terus 6 hari ataupun berselang-selang hari. Yang pentingnya dalam bulan Syawal ni dapat 6 hari. Kan? Dan juga memastikan bahawa puasa sunat ini sama ada dia nak digabungkan dengan puasa qada Ramadan ataupun puasa sunat sahaja, boleh dilakukan. Dan hukumnya adalah haruslah. Dan yang terbaiknya kalau sekiranya waktu Syawal ini masih panjang, yang afdalnya tidak digabungkan di antara qada dengan sunat. Tapi kalau sekiranya waktu itu telah singkat, kalau kita puasa qada dulu sehingga kita tak dapat memenuhkan 6 hari, maka bolehlah harus hukumnya kita menggabungkan niat puasa qada dan puasa sunat 6 tadi. Jadi begitulah keadaannya. Dan pada pagi ini insya-Allah kita nak cuba merenungkan kata-kata kata-kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, bagaimana dia mengatakan sesungguhnya Allah Taala telah menyembunyikan 6 perkara dalam 6 perkara yang lain. Innallaha katama sittatan fi sittatin katama ridha fi ta'atin. Yang pertamanya menyembunyikan redanya dalam ketaatan kepadanya. Jadi Allah Ta'ala menyembunyikan redha Allah Ta'ala. Bukan semua orang boleh dapat redha Allah Ta'ala. Kan? Jadi dengan sebab itu Allah Ta'ala sembunyikan redha dia dalam mana? Dalam semua maknanya ketaatan. Apabila kita buat amal atau bila kita melakukan kebaikan, contohnya dalam bulan Syawal ni, kita meneruskan puasa Ramadan, bukan senang puasa Syawal. Bukan senang orang nak meneruskan puasa sunat kan? Kerana kalau Ramadan itu sudah tentu sebab dia barang yang wajib kan. Tapi nak melakukan puasa sunat ni bukan semua orang boleh buat. Tapi apabila seseorang itu dia melakukan sesuatu amalan-amalan sunat atau ketaatan-ketaatan kepada Allah Ta'ala, walaupun dia kecil sekalipun, sebenarnya amalan yang dibuat itu boleh mengundang redha Allah Ta'ala kepada dia. Jadi ini adalah satu perkara yang penting lah. Kerana orang bila dia redha Allah Ta'ala redha kepada dia,
maka Allah Ta'ala akan sebut fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kan Allah Ta'ala redha dengan dia, mana dia redha dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah tentu orang yang mendapat redha Allah Ta'ala ni dia akan mendapat balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang keduanya, kata Sayyidina Umar, wa katamal ghadaba fi ma'siyatin. Allah Ta'ala menyembunyikan kemurkaannya dalam kemaksiatan. Ini nak tunjuk macam mana apa yang nak disebut oleh Sayyidina Umar ni, nak menunjukkan apa? Supaya manusia yang hidup ni atas nama dia orang yang beriman, atas nama dia orang Islam, supaya dengan sedaya upaya untuk menjauhkan diri daripada segala bentuk maksiat dan tidak memandang remeh maksiat yang dilakukan, walaupun dia kecil sekalipun, kan? Kenapa? Kemungkinan kemaksiatan yang kecil itulah yang menyebabkan dia mendapat murka daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contohnya kat situ ya. Bagaimana dengan sebab seorang perempuan pelacur, kan? Dia ketika mana dia berjalan di padang pasir, maka dia kehausan. Maka dia lihat ada satu sumur atau perigi, lalu dia masuk dalam sumur tu, lalu meminum air dia. Kemudian apabila dia naik di permukaan perigi tadi, didapati bahawa seekor anjing menjerilkan lidahnya kerana kehausan. Lalu dia turun ke dalam perigi itu balik semula dengan menggunakan kasut dia tu, dicedok air dalam tapak kasutnya, lalu memberi minum kepada anjing tu. Anjing tadi. Jadi oleh kerana dengan sebab itu Allah Ta'ala redha kepada dia, kan? Jadi dengan sebab itu begitulah juga maksiat. Kita jangan memandang bahawa maksiat yang kecil tak jadi masalah. Jadi kita menganggap bahawa maksiat besar je yang menyebabkan seorang tu masuk dalam neraka. Kemungkinan sesuatu maksiat itu dengan sebab maksiat hati. Dengan sebab hati dia yang memandang rendah kepada orang lain, kan? Ataupun ada perasaan hasad, itu yang boleh menyebabkan seorang itu mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kena berhati-hatilah. Bila membuat maksiat ini, jangan kita fikirkan maksiat yang macam mana dibuat. Tetapi kita kena fikirkan kepada siapa kita membuat maksiat. Itu yang perlu kita kena renungkan. Kemudian kata Sayyidina Umar, wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah Ta'ala menyembunyikan Lailatul Qadar ini dalam kepada manusia dalam bulan Ramadan. Jadi kita alhamdulillah kita telah menempuh Ramadan, dan Lailatul Qadar itu pasti berlaku, dan orang yang menempuh malam yang terakhir, 10 malam yang terakhir, pasti akan bertemu ataupun mendapat malam yang disebut lebih baik daripada 1000 bulan tadi. Jadi dengan sebab itu nak mengingatkan kita kenapa bila sebut 1000 bulan ni banyak. Para ulama mengatakan 1000 bulan itu bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan. Jadi dengan sebab itu nak dapat satu ganjaran yang besar ni, perlulah maknanya seseorang itu memperbanyakkan amalan, kena bersungguh-sungguh, kena berusaha, kan? Untuk mendapatkan pahala yang berlipat kali ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang memandang ringan ataupun mengambil tak kisah tentang kedatangan Ramadan atau berlalunya malam-malam Ramadan, sudah tentu mereka akan merugi dan akan terlepas daripada ganjaran yang besar yang telah Allah Ta'ala tentukan berlaku setiap tahun dalam bulan Ramadan. Jadi dengan sebab itu beruntunglah orang yang telah menghidupkan sepanjang daripada Ramadan itu dengan memperbanyakkan ibadat, sama ada solat tarawih, baca Quran, zikrullah, qiyam dan sebagainya. Ini orang beruntung. Sudah tentu dia akan mendapat maknanya kelebihan Lailatul Qadar tadi. Kemudian Sayyidina Umar menyebutkan perkara yang keempatnya, iaitu
wa katama awliya'ahu fima bainan nas. Allah Ta'ala menyembunyikan para walinya atau kekasihnya di antara manusia. Ini nak beri faham bahawa Sayyidina Umar nak beritahu kepada kita bahawa apa? Supaya apabila kita ni disebut sebagai manusia, hendaklah kita ni saling menghormati dan tidak memandang rendah terhadap orang lain. Kerana kemungkinan orang yang dipandang rendah itu adalah orang yang lebih baik daripada kita. Dan kita juga tidak boleh maknanya meremehkan seseorang. Mungkin orang yang kita remehkan itu adalah orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana para wali Allah Ta'ala ni kita tak tahu, walaupun dalam suasana hidup hari ini moden, dengan kemajuan teknologi ataupun kehidupan manusia yang pelbagai, tetapi Allah Ta'ala tetap ada menjadikan wali-wali di atas muka bumi ini. Kemungkinan kita tak tahu dia ada bergaul dengan kita dan sebagainya kan. Jadi dengan sebab itu, kata Sayyidina Umar, jangan sekali-kali memandang rendah kepada orang. Contohnya orang kalau pakai pakaiannya koyak rabak atau bekerja, mungkin kerjanya di tengah panas, kotor. Mungkin kita jangan pandang awak kerja ni kotor dan sebagainya. Kemungkinan kekotoran itu hanya pada pandangan dunia. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, orang ni adalah orang yang lebih mulia. Seperti mana gambaran Wais Al-Qarni kan? Wais Al-Qarni ni orang yang memakai hanya ada 2 helai pakaian je. Dia ada 2 kain, satu kain yang dipakai, kemudian satu kain yang diselempangkan dekat dada dia lah, dekat atas bahu dia. Bila pakaian yang tadi telah kotor, maka dia akan tukar, basuh pakaian itu dan dia menggantikan dengan yang satu lagi. Pakaian lain. Walaupun orang pandang tak menghiraukan dia, masyarakat tak mengambil berat tentang dia, tetapi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tinggi. Sehingga Rasulullah kata Wais ini adalah orang merupakan manusia yang masih hidup, tetapi tak dikenal oleh penduduk dunia, tapi penduduk langit mengenali dia. Jadi ini kehebatan kan? Kehebatan sebab kita ni selalu mengukur manusia ni ialah dari sudut penampilan, dari hidup dan sebagainya kan? Jadi kalau ukuran di sisi Allah Ta'ala bukan begitu. Allah Ta'ala mengukur manusia ni baik tak baik ialah kerana takwa, kerana keimanan dia kepada Allah. Jadi dengan sebab itu kita kena berhati-hati dalam masalah ini. Dan yang kelimanya kata Sayyidina Umar, wa kuntal mauta fil umri. Allah Ta'ala merahsiakan kematian itu di dalam umur. Supaya apa? Manusia ni sentiasa bersedia, bersiap-sedia dalam menghadapi kehidupan kesudahannya. Supaya bila dengan umur ni kita jangan terlalu leka, kerana kematian itu tidak menentulah. Kemungkinan ada contohnya bagi orang yang bekerja kan, orang yang bekerja umur pension 60. Belum tentu bagi orang yang hidup dia boleh sampai kepada umur 60 tadi. Kalau umur 60 ni bagi orang pension tu dah tetap kan. Sampai 60 mesti pension. Tapi bagi Allah Ta'ala, umur yang Allah Ta'ala bagi ni, kematian tu disembunyikan dalam umur. Tak tahu umur tu bila. Kematian itu bila kan. Kemungkinan tengah sedap-sedap makan, mati. Tengah duduk-duduk. Bekerja dalam pekerjaan, meninggal dunia. Kalau sedap-sedap bertidur, terus tak bangun langsung kan. Inilah maknanya kehidupan yang kita kena berhati-hati dan mengambil berat tentang usia yang Allah Ta'ala beri ini bukanlah satu usia yang sia-sia, tetapi hendaklah kita mengamalkan amal dengan harapan, dengan harap rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang terakhir kata Sayyidina Umar, wa qatama as-salatil wusta fi salawati. Sembunyikan, Allah Ta'ala menyembunyikan selawat wusta ini dalam solat-solat yang lain. Maksudnya apa? Supaya manusia ni berlumba-lumba dalam menjaga solat wusta.
Kalau Solat wusta wusta. ni sebagian ulama mengatakan solat asar Solat wusta. dan sembahyang subuh kan. Aha. Sebahagiannya mengatakan hingga solat asar. Jadi dengan sebab itu, kerana solat ini dua-dua adalah waktu yang sangat kritikal. Yang mana ianya susah kalau tak berjaga-jaga. Terkadang-kadang orang tanpa tak sedar dengan sibuk urusan dunia, waktu ini berlalu dalam kehidupan dia sehingga waktu telah habis. Dan waktu subuh juga sama, kerana waktu yang begitu pendek. Kerana manusia sering dilekakan dengan tidur yang terlalu nyenyak ataupun dibuat dengan kesiapan, maka kadang-kadang subuh pun terlepas kan. Tetapi dalam dua waktu ini merupakan ada rahsia yang Allah Ta'ala tetapkan, yang Allah Ta'ala tentukan kerana pahala yang begitu besar dan keutamaan yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pada Jumaat yang kedua ini, pada hari yang ke-9 Syawal, cubalah kita renung-renungkan apa yang diberitahu oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita mendapat berkat, akan mendapat maknanya redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang masa. Wallahu a'lam. Baik, itu dia untuk tazkirah kita hari ini, dan selepas ini insya-Allah kita akan menyentuh mengenai tajuk fidyah. Jadi kepada rakan-rakan pendengar Melaka FM, selain anda boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 102.3, anda juga boleh saksikan kami secara live di Facebook Melaka FM. Jangan lupa untuk like dan juga share supaya ilmu yang kita kongsikan hari ini dapat kita sebar luaskan. Terus bersama Melaka FM. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غيره
tahu tak anak si Maria masuk hospital? Lah, kenapa? Denggi. Halah, itulah saya dah pesan kat si Maria. Suruh dia dan suami periksa tempat-tempat pembiakan Aedes dalam dan luar rumah. Alamak, saya pun tak pernah periksa lah rumah saya. Siti, baik awak periksa cepat. Awak hanya perlu luangkan masa 10 minit saja setiap minggu tau. Okey. Sekarang juga saya buat. Jangan lupa buat sekarang. Mesej ikhlas dibawakan kepada anda oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ana muskil, anta pun muskil? Dengarkan rancangan soal jawab agama dalam Mutiara Ilmu bersama Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad bin Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka pada pukul 10 pagi setiap Jumaat di Melaka FM. Ya, waktu sekarang 10.26 pagi dan kita masih lagi bersama dalam program Mutiara Ilmu bersama Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Melaka FM waktu ini. Dan hari ini kita nak menyentuh mengenai tajuk fidyah. Sebulan kita dah berpuasa dan ini ada kaitan dengan puasa juga untuk kita pelajari berkaitan dengan fidyah pula. Jadi Datuk, apa yang dimaksudkan dengan fidyah ini? Silakan. Terima kasih kepada Kak Siting. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Untuk makluman kepada Kak Siti dan para pendengar Melaka FM yang dirahmati Allah, bagi orang yang berpuasa ni Kak Siti dia ada 3 perkara yang perlu diingatkan selepas daripada Ramadan. 3 perkara ni ialah bila mereka berpuasa, iaitu perkara yang perlu diingat oleh orang yang meninggalkan ibadah puasa Ramadan. 3 perkara mesti diingatkan. Iaitu yang pertama qada, yang keduanya fidyah, yang ketiganya kifarah. Jadi ini adalah perkara-perkara yang berbeza lah. Mana hukum yang berbeza kan. Jadi orang yang bila mereka ni menempuh ibadah puasa, jadi mereka yang meninggalkan puasa mereka ni, wajib kepada mereka untuk menggantikan puasa, atau iaitu disebut ganti puasa ni ialah qada, ataupun orang yang tak mampu untuk mengqadakan, mereka kena fidyah, ataupun mereka diwajibkan keduanya sekali, qada dan fidyah. Dan ada orang yang mereka ni kena qada puasa dan kena kifarah puasa. Ini adalah perkara-perkara yang perlu diingat. Kategori-kategori bagi orang yang meninggalkan puasa ni kita perlu ingat lah. Jadi ada 7 orang yang 7 golongan yang wajib menggantikan puasa atau mengqadakan puasa saja. Yang pertamanya, sengaja tidak berpuasa dalam bulan Ramadan. Orang yang macam ni wajib kena qada. Lepas daripada Ramadan, wajib mereka kena puasa balik semula. Iaitu atas niat qada puasa. Yang keduanya, wanita yang kedatangan haid atau nifas. Contohnya, seorang perempuan yang menjadi rutin bulanannya, datang makna haid dalam tempoh 7 hari, ataupun paling panjang ialah 15 hari, ataupun dalam keadaan 1 hari semalam lah, itu paling singkat lah, ataupun dengan sebab nifas. Nifas ni dengan sebab melahirkan anak kan. Jadi dalam tempoh paling pendek 40 hari, paling panjang 60 hari lah. Dan yang ketiganya, orang yang kena mengqadakan puasa ni ialah orang yang meninggalkan puasa dengan sebab musafir. Contohnya dalam bulan Ramadan dia bermusafir. Musafir itu ialah musafir yang dibenarkan dalam syarak, dalam jaraknya hanya 2 marhalah. 2 marhalah ni ialah 86 km lah. Jadi orang-orang yang macam ni adalah orang yang diharuskan, bukan wajib, orang yang diharuskan untuk berbuka puasa. Jadi jangan kata wajib, saya musafir wajib berbuka puasa. Tak. Orang yang bermusafir ni harus dia berbuka puasa. Makna itu merupakan rukhsah yang diberi
Rukhsah ni maksudnya kelonggaran. Pelanggaran. Bagaimana hukum kalau dia bermusafir dia nak puasa juga? Hukum tak salah. Boleh? Kalau sekiranya musafir dia tu tak menempuh apa-apa kesukaran, maka adalah lebih baik dia berpuasa kan. Jadi tidak salah dia berpuasa dan tidak salah juga untuk dia berbuka kerana berbuka ketika musafir tu ada maknanya kelonggaran yang diberikan kepada mereka. Jadi orang yang meninggalkan puasa kerana musafir ni adalah orang yang diharuskan, orang yang diwajibkan pada dia qada dan dia boleh meninggalkan puasa dalam masa musafir dia. Kemudian orang yang keempat, golongan yang keempat ialah meninggalkan puasa kerana sakit atau keuzuran yang lain. Jadi ini juga adalah orang yang diwajibkan kepada dia qada lah, qada puasa. Dan yang kelimanya, orang yang wajib qada ni ialah orang yang terbatal puasa kerana mabuk atau pengsan sepanjang hari. Ini adalah orang yang diwajibkan kepada dia qada puasa selepas Ramadan. Yang keenamnya ialah terlupa berniat pada malam hari. Bagi orang yang tak berniat sebulan, niat puasa sebulan dalam bulan Ramadan, maka pada malam-malam tu adalah wajib untuk berniat. Dan kalau sekiranya mereka telah berniat sebulan, maka niat pada malam-malam hari sepanjang Ramadan tu hukumnya sunat. Jadi ini orang yang tak berniat pada niat untuk sebulan, maka pada malam-malam hari Ramadan dia wajib. Tiba-tiba dia terlupa pada malamnya untuk berniat, maka orang ni juga dikira orang yang tak berpuasa dan wajib qada. Dan golongan yang ketujuh, orang yang wajib qada ni ialah melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Seperti mana makan, minum, ataupun mengeluarkan air mani ataupun bersetubuh di siang hari. Maka ini adalah 7 golongan yang disebutkan adalah orang yang diwajibkan kepada mereka qada puasa. Okey. Di dalam kita mengganti puasa ni Kak Siti, puasa yang terbatal ini, maka dia ada 3 cara lah. 3 cara menggantikan puasa ni. Ada 3 cara? Ada 3 cara. Okay. Yang pertamanya dengan mengqada'kan, iaitu melakukan semua puasa tersebut, ataupun yang kedua membayar fidyah, sekadar makan untuk orang miskin, nanti saya akan terangkan insya-Allah. Dan yang ketiganya menunaikan kifarah, iaitu denda tertentu yang telah ditetapkan kadarnya oleh syarak. Jadi dalam orang yang meninggalkan puasa ni dilihat dari sudut tanggungan, dia mesti kita kena lihat ada dalam beberapa keadaan. Jadi wajib, ada orang yang wajib qada sahaja. Wajib qada sahaja. Wajib puasa saja. Yang keduanya, ada orang yang wajib atasnya fidyah saja. Dia tak wajib qada puasa, dia bayar fidyah saja. Dan yang ketiganya, ada orang yang diwajibkan qada dan fidyah. Dan yang keempatnya, ada orang yang wajib qada dan kifarah. Ini adalah maknanya 4 perkara yang perlu dilihat lah. Bagi orang yang meninggalkan puasa ni ada 4 perkara dalam menggantikan puasa ni tadi. Jadi insya-Allah kita akan terangkan selepas ni siapa orang wajib qada, siapa orang yang wajib qada fidyah, qada dan fidyah, siapa pula orang yang kena fidyah sahaja, dan siapa pula orang yang kena qada serta kifarah. Kita akan terangkan selepas ni insya-Allah satu persatu. Wallah. Baik. Jadi kepada anda yang mungkin ada sebarang persoalan berkaitan dengan ni qada puasa, fidyah dan juga kifarah, anda boleh hantarkan soalan anda ke WhatsApp Melaka FM 0108061023 ataupun tinggalkan di ruangan komen di Facebook Melaka FM. Baik, kita akan bersama lagi selepas ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Serahkan semua yang ku ada, hati, jiwa dan segala-galanya, dengan namamu ku bernawaitu
dan padamu tempatku mengadu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah. Sejiwa hilang mencari arah, kau bawa cahaya penuh harapan, membawa rahmat pada seluruh alam. Sungguh hati rindu untuk bertemu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah. Negara kita sedang menjalani banci sejak 7 Julai 2020 yang lalu. Tapi makcik tahu, masih ramai lagi yang tertanya-tanya, apa itu banci? Penting sangat ke? Pembangunan seperti keperluan asas memang banyak bergantung pada data bancian yang kita semua lakukan. Jangan lupa ya, data anda masa depan kita. Ana muskil, anta pun muskil? Dengarkan rancangan soal jawab agama dalam Mutiara Ilmu bersama Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad bin Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka pada pukul 10 pagi setiap Jumaat di Melaka FM. Ya, kembali lagi kita bersama dalam program Mutiara Ilmu dan hari ini kita menyentuh mengenai fidyah, qada dan juga kifarah. Jadi Datuk, tadi Datuk ada terangkan yang golongan-golongan yang wajib membayar, yang wajib untuk mengqada puasanya dan siapa yang wajib membayar fidyah dan juga ada yang kena membayar ketiga-tiganya sekali iaitu fidyah, qada dan kifarah. Jadi seterusnya, silakan Datuk. Okey, terima kasih pada Kak Siti. Dalam menguraikan satu-satu kita menguraikanlah dengan secara terperinci lah supaya masyarakat di luar khususnya umat Islam yang telah menjalani ibadah puasa kena memberikan perhatian supaya bila sampai kepada Ramadan yang akan datang semua hutang-hutang itu telah dijelaskan. Kerana berhutang dengan Allah adalah sesuatu perkara yang wajib ditunaikan atau dilunaskan. Kerana orang yang tidak menunaikan hutang atau menjelaskan hutangnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia merupakan tanggungan yang akan dibawa balik bila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah perkara yang perlu diingatlah. Ya. Pertamanya kita sebut tadi ialah qada, kan? Qada ini kenapa diwajibkan qada bagi puasa yang ditinggalkan? Ini berfirman melalui firman Allah Ta'ala, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan, maka sesiapa dalam kamu yang sakit atau bermusafir, lalu dia berbuka, maka wajiblah atasnya berpuasa sebanyak hari yang telah ditinggalkan pada hari-hari yang lain, kan? Ya. Jadi orang yang kita sebut hanya dengan qada tadi, yang pertama tinggal puasa dengan sebab haid dan nifas, ataupun tinggal puasa dengan sebab musafir, ataupun meninggal puasa dengan sebab sakit yang ada harapan sembuh. Contohnya hari ini dia sakit gigi contohnya.
Dia meninggalkan puasa dan sakit gigi itu akan berakhir kalau sekiranya gigi itu dicabut, kan? Ataupun orang yang terbatal puasanya sebab terlupa untuk berniat, contoh kan. Atau kemudian wanita yang menyusukan anak membatalkan puasanya kerana masalah dirinya. Sakit Ataupun kesihatan. wanita hamil yang membatalkan puasa kerana masalah dirinya. Ataupun orang yang sengaja membatalkan puasanya dengan makan dan minum lain daripada jima' lah. Jadi ini adalah maknanya 7 golongan yang dia kena qada, kan? Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, dia kata apa? Nu'maru bi qada'i shaumi wala nu'maru bi qada'i salah. Hadis diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Rasulullah sebut kami diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW supaya menggantikan puasa yang tinggalkan ketika haid, akan tetapi tidak diperintah diperintah untuk menggantikan solat. Jadi ini kita sebut tadi lah, ada 7 golongan yang dia kena qada puasa saja. Yang keduanya Kak Siti, orang yang diwajibkan kepadanya fidyah. Siapa dia orang yang wajib fidyah saja? Yang pertama ialah orang tua yang tidak mampu lagi nak berpuasa. Okey. Kerana umur yang telah lanjut ataupun dengan sebab tertentu lah. Yang keduanya orang sakit yang tiada harapan untuk sembuh. Kan? Dalilnya mana yang mereka ni wajib kena fidyah aja? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib atas orang yang tidak terdaya mengerjakan puasa kerana tubuh sakit yang tiada mungkin sembuh, dan sebagainya, membayar fidyah iaitu memberi makan orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan daripada puasanya. Dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah sebut apa? Rukhisa lisyaykhi al-kabiri an yuftira wa yut'ima ala kulli yawmin miskinan wala qada'a alaih. Diberikan kelonggaran kepada orang yang telah terlalu tua, yang tidak berdaya berpuasa, untuk berbuka dan menggantikan memberi makan pada orang miskin pada setiap hari yang tidak berpuasa serta tidak wajib ke atasnya qada. Ini adalah tunjukkan hanya fidyah saja. Fidyah saja yang wajib hanya kena bayar fidyah saja. Tidak kepada puasa. dengan sebab puasa dan fidyah. Jadi dengan sebab itu kita perlu faham, kalau orang tanya kepada kita Kak Siti, berapa kadar fidyah yang perlu dilaksanakan. Tentu orang kata ni fidyah, bila saya nak bayar fidyah, tapi macam mana saya nak bayar fidyah? Apa benda yang saya nak bayar? Okey. Kadar fidyah ni ialah 1 mud ataupun secupak makanan asasi bagi sesebuah negara lah. Cupak Bagi makanan. tempat kita ni, apa makanan asasi kita ialah Beras. beras ataupun kita dah sebut nasi lah kan. Jadi mud ini ialah bila kita sebut 1 mud ini ialah satu ukuran tradisional yang digunakan oleh sukatan yang digunakan oleh masyarakat Arab. Kan? Jadi macam mana kita nak tahu? Kita bukan orang Arab kan? 1 mud nak kira macam mana? Maka merujuk kepada sukatan 1 mud ini ialah isian 2 tapak tangan sederhana. Kalau kita masuk, kita cantumkan 2 tapak tangan kita tadi, kita masukkan beras dalam tapak tangan kita. Okey. Itulah maknanya kadar 1 mud. 1 mud. Jadi kalau di Malaysia ni, ukuran 1 mud ialah bersamaan dengan 675 gram. 675 gram. 675 gram. 675 gram. Okey. Itu adalah ukuran bagi 1 mud. 1 mud. Okey. Jadi dengan sebab itu, kalau orang nak bayar fidyah, dia kena kira macam tu lah. Satu hari yang ditinggalkan, 675 gram. Jadi ikutlah berapa hari yang telah ditinggalkan.
Ya. Jadi untuk makluman, kalau di Melaka ni kita tak jadi masalah. Ya. Tidak menjadi masalah sebab apa? Majlis Agama Islam telah menyediakan maknanya satu kemudahan untuk pembayar fidyah untuk menyerahkan fidyah ni. Contohnya mereka kena hadir di unit mal Jabatan Agama Islam di Majlis Agama Islam. Sama ada pembayar atau waris hadir lah, bayar. Okey. Ataupun kalau kita pergi ke MAM atau Majlis Agama, dia telah menyediakan, kalau kita payah nak kira kan, dia telah menyediakan satu khidmat membuat kiraan fidyah. Tak jadi masalah dah sekarang ni. Okey. Jadi bagi orang yang menghadapi fidyah yang lama-lama belum bayar, senang je. Payah nak kira, kita pergi saja ke tempat yang telah disebutkan tadi untuk memastikan bahawa semua hutang-hutang ini dapat dibayar dengan segera. Kan? Jadi ini adalah di antara kemudahan yang tujuannya adalah untuk menggalakkan supaya orang dapat maknanya melunaskan semua dia punya tanggungan-tanggungan yang wajib kepada Allah SWT dengan segera. Ya, Dan okey, bila kita sebut tentang fidyah tadi, apa hikmah yang kita perlu lihat daripada pensyariatan fidyah ni? Yang pertamanya, sebagai satu bentuk penebusan terhadap ketidaksempurnaan dalam melakukan ibadah yang menyebabkan pelakunya berdosa. Okey. Yang keduanya ialah hikmahnya jalan keluar yang disediakan oleh Islam bagi mereka yang menghadapi masalah dalam melakukan ibadah. Contohnya orang sakit kan, puasa tak boleh, tapi ada alternatif yang kalau dia buat dah mengganti sebagai ibadah puasa tadi. Dan yang ketiganya, hikmah pensyariatan fidyah ni ialah sebagai satu rukhsah atau keringanan bagi mereka yang tak mampu untuk melakukan ibadat secara badaniah dengan menggantikan dalam bentuk ibadat yang maliyah pula dengan bentuk harta. Jadi ini adalah tiga hikmah mengapa fidyah ni diwajibkan. Dibolehkan. Datuk, ada soalan, fidyah ini dibayar kepada siapa? Dan tadi Datuk dah terangkan fidyah boleh dibayar menerusi Majlis Agama Islam, ada badan yang menguruskannya, dan ada juga sebahagian daripada kita yang membayar, dia nak bayar zakat fidyah ni terus kepada penerima sendiri. Bagaimana? Boleh ke? Jadi satu persoalan yang baguslah. Kepada siapa fidyah ini mesti dibayar kan? Ya. Kepada siapa maknanya fidyah ni mesti diberikan. Ni pun satu perkara juga. Dah bayar fidyah, tak tahu pula pada siapa nak bagi. Kan? Jadi sebenarnya fidyah ni diberikan kepada fakir miskin. Okey. Jadi dalam nak membayar fidyah ni, orang yang menerima fidyah ni ialah orang fakir miskin. Kan? Orang maknanya orang yang kena yang boleh mendapat fidyah ni ialah iaitu kerana kemiskinan. Kemiskinan. Jadi kalau sekiranya dia membayar fidyah tadi maknanya secara terus kepada orang yang tertentu. Contohnya dia kata orang ni miskin. Tapi sebenarnya dia tidak miskin dalam istilah syarak. Macam mana caranya? Adakah fidyah dia terangkat? Maka tidak terangkat. Jadi dengan sebab itu diingatkan kepada pembayar-pembayar fidyah, kenalah memastikan orang yang dikatakan miskin itu adalah miskin yang bertepatan dengan syarak. Jadi macam mana? Kalau sekiranya dia bayar bukan kepada orang yang miskin, orang yang tidak miskin, maka fidyah tadi tak terlaksana. Jadi dengan sebab itu, cara yang paling mudah, kerana kita tak memasti orang ni istilah miskin macam mana, kerana miskin ni telah ditentukan oleh syarak. Syarak telah menentukan siapa dia yang dikatakan miskin, siapa yang dikatakan fakir kan. Jadi
kita mana kenal orang ni istilah miskin tak miskin. Kita tengok kalau baju dia kotor je atau koyak sikit je miskin. Belum tentu lagi. Tengok duduk rumah kecil miskin. Tapi rumah dia Astro macam mana? Ada pakai kereta macam mana? Ya. Jadi kita belum tentu lagi orang itu dikatakan miskin. Jadi dengan sebab itu jalan keluar bagi masalah ni Kak Siti kepada para pendengar Melaka FM yang dirahmati Allah, maka kita bayar kepada pemerintah. Bayar pada pemerintah agihkan. Pemerintah ni ialah orang yang berautoriti lah. Contohnya kalau badan berautoriti tadi ialah Majlis Agama. Kerana mereka ni ada yang telah menentukan dengan fatwa yang telah dibuat oleh mufti, menentukan yang dikatakan miskin ni macam mana, yang dikatakan fakir ni macam mana. Dan mereka ni adalah amil yang berautoriti untuk menyerahkan fidyah tadi. Sudah tentu makna fidyah kita lebih selamat, dan fidyah tu yang dibayar terangkat, kan? Jadi dengan sebab itu kita mengingatkan kepada masyarakat, kalau nak bayar fidyah adalah lebih elok kita jangan tak memeningkan kepala kita, gaduh, kita fikir fidyah aku sah tak sah, kan? Adalah lebih baik kita serahkan kepada badan yang telah berautoriti, yang ada maknanya mereka ada kepakaran menentukan fakir siapa, miskin siapa dalam menerima fidyah. Itu adalah jalan yang Islam. Jadi inilah nasihat saya lah kepada para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi supaya kita kita lebih senang dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, kita dengarkan ini dulu dan kita akan kembali lagi selepas itu sebagai penutupnya nanti Datuk kita nak dengarkan sebab sekarang kita berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan, kan, Negeri Melaka dengan kes COVID yang tak menentu, bagaimana operasi masjid Negeri Melaka dalam tempoh ini. Jadi kita dengarkan ini dahulu. تب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان. فضلا وجودا منا
نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. Ya, tinggal waktu sekarang dah pun 10.57 pagi dan saudara, kita dah di penghujung program untuk Mutiara Ilmu hari ini. Dan Datuk, kita nak dengarkanlah apa agaknya nasihat Datuk untuk hari ini kan hari Jumaat kepada kaum Adam khususnya yang akan menunaikan solat Jumaat. Jadi bagaimana operasi Masjid Negeri Melaka dalam tempoh PKP ni? Silakan. Terima kasih kepada Kak Siti untuk makluman kepada semua para pendengar Melaka FM yang dirahmati Allah, bersempena ataupun dengan keadaan suasana COVID yang masih lagi berterusan ataupun wabak yang belum reda, di kerajaan di bawah KKM ataupun Kementerian Kesihatan telah mengemukakan dengan persetujuan Jabatan Agama, pihak mufti dan badan-badan berautoriti yang lain, bahawa operasi sepanjang daripada PKP ini yang dijangka sampai 7 Mei 7 Jun. Semua masjid-masjid untuk solat fardu hanya dibenarkan dalam kapasiti 20 orang sahaja. 20 orang sahaja. Okey. Masjid di semua qaryah ataupun daerah untuk solat waktu hanya 20 orang sahaja. Jadi dengan sebab itu kita menasihatkanlah bagi golongan perempuan kan. Dulu sebelum PKP orang perempuan ada saja sembahyang di masjid mengikut suami. Jadi dengan sebab itu kita menasihatkanlah sepanjang PKP ni golongan-golongan wanita sembahyanglah di rumah. Sebab apa? Kerana memberikan laluan kepada golongan lelaki. Kerana kita perlu faham sembahyang berjamaah ni merupakan fardu kifayah untuk lelaki, bukan untuk orang perempuan. Jadi kalau sekiranya besok kembali reda dengan keadaan COVID yang telah menurun, maka bolehlah semula datang ke masjid kan. Bagi orang lelaki ni dia kena menunaikan sembahyang di masjid secara berjamaah kan. Jadi dengan sebab itu berilah peluang. Kerana 20 orang ni tak ramai. Kalau sekiranya orang perempuan dengan sebab semangat orang perempuan datang masjid ni lebih tinggi daripada orang lelaki. Jadi kita bimbang dengan sebab itu nanti kewajipan orang lelaki tidak terangkat kan. Baik. Jadi dengan sebab itu orang-orang perempuan sepanjang PKP ni kita menggalakkan sembahyanglah di rumah kerana kewajipan tu tak ada kepada mereka, yang wajibnya kepada suami, kepada orang lelaki lah. Manakala pada sembahyang Jumaat di seluruh negeri Melaka telah ditetapkan, maknanya hanya 100 orang 100 orang aja. 100 orang sahaja. Dari masjid-masjid yang berkapasiti besar. Iaitu masjid negeri, masjid daerah dan masjid-masjid zon lah. Adapun masjid-masjid qaryah hanya dibenarkan 50 orang sahaja. Dia berbezalah. Masjid yang besar tadi, masjid negeri, masjid daerah, mereka dibenarkan 100. Bagi masjid-masjid qaryah hanya 50 je. Jadi dalam nak menentukan bagi masjid qaryah ni, macam mana nak menentukan 50 orang ramai kan? Maka yang lebih baiknya dibuat secara penggiliran. Okey. Ataupun
diambil bagi setiap kawasan tu dua dulu kan, supaya melepaskan semualah. Jadi dengan sebab itu adalah cara yang terbaik. Dan kalau di masjid negeri, kita nak menentukan jamaah datang boleh masuk ke masjid untuk solat Jumaat ialah 100 orang, kita dengan menggunakan nombor. Okey. Nombor itu disediakan pada jam 12 tengah hari. Maka siapa yang dapat sampai 100, maka masjid akan ditutup lah. Okey. Daripada boleh dimasuki oleh orang lain. Baik. Sampai nombor 100 saja. Jadi untuk makluman juga, mereka yang dibenarkan masuk ni ialah orang-orang yang telah mengikut SOP yang telah ditetapkan. Memakai face mask, tidak bergejala seperti mana batuk, demam ke apa ke. Kerana suhu akan diambil ketika mana mereka masuk. Kan? Kemudian mereka telah berwuduk di rumah, kecuali apabila dah masuk masjid batal. Lain lah. Kemudian digalakkan membawa sejadah besar. Kan? Jadi orang ni adalah orang yang diberi keutamaan dan autoriti lah. Jadi pada minggu yang akan datang, orang lain pula. Orang yang dah sama, yang dah dapat giliran, yang dah ada nama dia dalam rekod kita, maka kita tak benarkan. Kita bagi kepada orang-orang lain pula. Kan? Supaya orang lain pun berpeluang untuk menunaikan solat Jumaat. InsyaAllah. Dan ini adalah makna SOP yang dipakai sepanjang daripada PKP lah. Dan untuk aktiviti-aktiviti masjid keseluruhannya ditangguhkan buat sementara waktu. Contohnya kuliah maghrib, ceramah ataupun apa-apa sahaja, program-program juga adalah ditangguhkan. Jadi supaya masyarakat di luar sana tidak memandang kesulitan ini sebagai satu beban kepada mereka, kerana kalau mereka tidak wajib, tidak dapat menunaikan solat Jumaat pun, kerana ini adalah sebab dengan sebab-sebab alasan yang dibenarkan oleh syarak. Kerana kita dapati hari ini banyak kata-kata atau tomahan-tomahan di belakang. Jadi dengan sebab itu perlu diingat kepada golongan lelaki ataupun orang-orang dewasa. Kalau mereka tak dapat contohnya menunaikan solat Jumaat, janganlah makna bersusah hati. Kerana apa? Ketidakdapatan mereka menunaikan Jumaat ini adalah sesuatu keuzuran yang telah dibenarkan. Yang dibenarkan oleh syarak, dan mereka tidak dianggap orang yang meninggalkan Jumaat dengan sengaja. Jadi dengan sebab itu perlu diambil ingatanlah. Kerana dengan sebab wabak dan sebagainya, maka kalau mereka tak dapat untuk menunaikan Jumaat, maka mereka adalah orang yang diberi keuzuran. Dan mereka tak dianggap orang yang berdosa dengan sebab tidak mendirikan Jumaat tadi. Jadi insyaAllah mudah-mudahan dengan sedikit penerangan ini, masyarakat di luar sana, terutama golongan lelaki, mereka ni jadi lebih tenang. Dan jangan buat-buat sengaja pula tak nak pergi. Kalau nama dah naik, dah dipanggil, kena datang lah kan. Kena datang lah, jangan cik alasan pula ya. Datanglah menunaikan solat Jumaat. Jangan, saya tak wajib lagi. Sedangkan nama ni dah dipilih. Mereka sengaja tak datang. Itu berdosa. Jadi ini yang kalau namanya tak dipilih-pilih lagi, walaupun berapa lama sekalipun, maka hukumnya adalah tidak berdosa. Kerana mereka adalah orang yang diberi keuzuran. Kerana fatwa telah dikeluarkan oleh di peringkat kebangsaan dan di peringkat negeri pun dah disebutkan bahawa ini adalah orang-orang yang ada rukhsah dengan sebab wabak dan sebagainya. Jadi kalau tak dapat menunaikan solat Jumaat, maka hukumnya adalah tidak berdosa. Wallahu. Baik, terima kasih Datuk atas penerangan secara terperinci untuk hari ini, dan insya-Allah kita akan bersama lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia saudara, kita bersama dengan Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka.